Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami membacakan surah Al-Anfal. Anfal artinya menjelaskan harta perang atau ghanimah. Itu adalah untuk Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Anfal ini Allah menjelaskan tema yang utamanya tentang pembagian harta ghanimah. Surah Anfal ini diturun secara kronologinya selepas daripada surah Baqarah. Dalam surah Baqarah ada menceritakan tentang peperangan Badar. Orang Islam telah mendapat harta kekayaan, mendapat harta rampasan perang. Soalnya bagaimana harta rampasan perang dalam perang Badar itu untuk buat pembahagian. Ini disebut dalam surah Al-Anfal bahwa harta ghanimah itu dapat dibahagikan pada 5 bahagian. Bahagian pertama kepada Allah, Rasul dan keluarganya, termasuk anak yatim, orang miskin dan orang dalam musafir. Ini di antara pembahagian terdapat dalam surah Al-Anfal ini tentang cerita harta ghanimah. Dan dikenali sebuah negara Islam itu negara berkebajikan. Inilah pembahagian harta ghanimah ini secara adil. Walaupun harta ghanimah ini hasil peperangan daripada usaha tentera, tetapi harta ghanimah ini tidaklah dibagikan kepada tentera semua sekali, tapi dibahagikan pada orang yang memerlukan bantuan, termasuklah tentera. Bagi Allah itu termasuk harta, bagi Allah itu termasuk tentera, juga ada haknya sampai itu buat kebajikan, kebaikan dalam mendirikan masjid, buat kebajikan am. Hak Rasul itu memanglah kepada Rasul, keluarganya, dan juga dibagi kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang musafir. Maknanya orang musafir dalam Islam ada pelindungan. Bagi dalam konteks sekarang ini pun patutnya ada pelindungan hak masyarakat. Selain daripada itu, harta ini boleh dibagikan untuk bantuan keperluan pada kehidupan manusia secara umum. Dalam surah Hajj juga menerangkan mengenai harta faid. Harta faid adalah harta yang tidak berlaku peperangan, tapi hasil harta itu adalah dibahagi kepada 5 golongan, tapi yang nyatakan tadi. Dan di bagian akhir surah itu Allah mengatakan, dan ayat dan surah Al-Faid itu Allah menyatakan, kaila yakuna daulatan baina aghniya'i minkum. Janganlah harta kekayaan dalam sebuah negara itu hanya dilungguk pada golongan kaya sahaja. Ini menunjukkan harta kekayaan dalam sebuah negara itu haruslah diberi pengagihan secara adil. Memanglah pada zaman dulu menjadi harta ghanimah, harta faid itu dengan sebab berperang atau tidak berlaku peperangan. Tapi dalam konteks ayat itu juga dan juga dalam konteks sekarang ini, selain pada harta ghanimah, harta faid yang boleh bagi kepada golongan yang memerlukan bantuan adalah harta yang menjadi kekayaan negara, termasuk harta Petronas, kekayaan Petronas, kekayaan sebuah negara itu ada emas, perak, balak, dan termasuklah harta kekayaan yang lain lagi, besi dan sebagainya. Patutnya dia ada pengagihan secara adil kepada rakyat, baik golongan kaya dan golongan miskin. Golongan kaya dibagikan mengikut modal yang ada pada mereka sebagai saham. Manakala golongan miskin yang tidak ada modal diberi modal atas nama zakat dan juga nama uang perbankan negara itu dipulangkan bagi kepada golongan yang memerlukan, termasuk golongan miskin. Ini menyebabkan rakyat dalam sebuah negara Islam itu adalah baik golongan miskin dan kaya mendapat habuan sehingga mereka menjadi golongan kaya dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat dan kharaj. Ini adalah di antara perkara yang penting yang disebut dalam surah Al-Anfal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.